Zaman dahulu, saya sempatlah, mak saya sempat hantar makanan. Nenek saya hantar sempat makanan ke jiran, dia bawa dan dia bungkus makanan itu dengan kain. Selain daripada itu juga, buat tapai pulut. Okey, orang lama, bila dia bungkus dengan daun getah, dia letak dalam periuk dan dibungkus dan diikat. Selepas 3 hari barulah dibuka. Dan rupanya adalah ikatan itu adalah seni ikatan yang telah pun diwarisi oleh keturunan kita, keturunan Melayu. Betul. Tapi sebenarnya kalau kita nak bercerita berkenaan lipatan ini, kalau kita tengok di Jepun pun banyak sebenarnya menggunakan, ini dipanggil sebagai furoshiki. Jadi kalau kita nak ketahui lebih lanjut bagaimana sebenarnya barangkali sedikit persamaan yang ada antara lipatan Jepun dan juga di Malaysia ini, dan kenapa sebenarnya kita bercerita berkenaan dengan lipatan ini. Okey, kita bersama dengan seorang individu hari ini untuk menceritakan dengan lebih lanjut. Saya perkenalkan terlebih dahulu iaitu Profesor Madar Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar HEP Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Dr. Nazri, Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, bersempena dengan ulang tahun Fakulti Pendidikan yang ke-60 tahun, satu orang kata tempoh yang memang begitu panjang dan juga matang sekali, dan bersempena dengan ulang tahun ini saya difahamkan ada banyak aktiviti yang akan dilaksanakan, antaranya memperkenalkan kembali hasil seni lipatan tradisi. Jadi doktor, kalau boleh kongsikan sedikit pengenalan berkenaan dengan lipatan-lipatan ini. Alhamdulillah, kita cuba mengembalikan seperti mana yang nyatakan Ridwan tadi. Kadang-kadang kita lupa kerana ini adalah sebahagian daripada rutin, dan bila adanya medium-medium baru dalam pembungkusan, kita kadang-kadang kita terlupa bahawa dulu kita ada. Dan dia menjadi satu yang bagaimana kita timbulkan kembali. Kita merasakan bahawa kalau dulu masyarakat dahulu sangat terkenal dengan cara dia menyampaikan sesuatu atau membawa sesuatu kepada tetamu, okey, tanpa perlu untuk menunjukkan apa yang dibawa. Dan pada masa yang sama kadang-kadang kita terlupa bahawa kita nampak biasa je diikat kain tu, diikat saja sampaikan. Sebenarnya dari sebalik ikatan-ikatan tersebut dia ada makna-maknanya, falsafah-falsafah yang nak disampaikan. Jadi bersempena dengan ulang tahun 60 tahun Fakulti Pendidikan, dan juga kami di Fakulti Pendidikan ingin mendidik atau mengembalikan semula nostalgia ini, bila mana kita merasakan bahawa masyarakat kita kadang-kadang terlupa, dia terlalu berpandang kata, oh, masyarakat ini cantiknya, mereka ada cara pembungkusan tersendiri. Mereka lupa bahawa dalam masyarakat kita sendiri juga ada ikatan tersebut, dan dengan cara yang pelbagai. Malahan perlu diingat juga, cara ini juga kalau asal usulnya bagaimana idea ini tercetus adalah bila kita pergi nak berubat. Kalau tadi Ridwan menyatakan bila kenduri dibawa. Tetapi kalau kita nak pergi untuk berubat kepada bomoh atau apa, kita akan bawa satu tepak yang di mana dibungkus dengan kain dan diikat. Dan bila masa kita dah sihat, kita nak putus ubat, kita sekali lagi bawa. Tetapi ikatan-ikatan di atas kain tersebut mempunyai falsafah dan makna tersendiri. Gitu. Kalau dahulu kan, masa mungkin kalau saya di Terengganu masih lagi orang menggunakan ikatan ini, macam saya kata tadi, proses pembuatan tapai mungkin ada falsafahnya tersendiri dari segi suhu dan sebagainya, dan kain batik lepas sentiasa digunakan pada ketika itu. Saya tertarik apabila doktor dapat idea dan juga untuk mencari apakah falsafah di sebalik setiap ikatan ini, doktor. Dalam banyak-banyak subjek ini, kenapa subjek lipatan ini diangkat dan juga yang ingin dicungkil oleh doktor dan juga dibuat kajian secara terperinci, doktor? Pertamanya saya tertarik adalah bila rakan saya pulang daripada Jepun tu, dia memberi kepada saya satu bungkus, yang bungkusan bento sebenarnya dalam tu, tapi dia kotak dan dibungkus yang cantik, dan dia begitu bangga menceritakan bagaimana furoshiki ini digunakan. Furoshiki ini digunakan, dan dia menyatakan bahawa tengok begitu cantiknya bagaimana adanya. Dan saya menceritakan bahawa sebenarnya cantiknya ikatan kita ini kerana kain ini saja kalau kita buka misalnya, ia akan menjadi tablecloth misalnya, mula dia menjadi pembawa. Selepas itu bila kita pergi untuk menghantar dan tetamu akan buka, misalnya ini adalah mangkuk tingkat yang mana dalam masyarakat kita, dan kain ini akan dijadikan sebagai saprah
ataupun untuk alas meja. Jadi idea-idea itu, falsafah itu sebenarnya tidak kita lihat dalam masyarakat kita. Kadang-kadang kita terlupa bahawa betapa cantiknya bila kita pergi ke rumah tetamu dengan membawa juadah, dan jika kita takut kotor dia punya table, alas mejanya, kita dah bawa saprah kita sendiri. Falsafah itu kadang-kadang masyarakat kita rasa terlupa. Jadi itulah menyebabkan saya membangkitkan semula supaya terutama generasi hari ini. Generasi hari ini kadang-kala terlupa bahawa dalam masyarakatnya ada benda yang sama dan falsafahnya lebih besar. Dan ikatan-ikatan itu juga mencerminkan sama ada ikatan itu macam tadi untuk bungkus tapai. Ada kalanya ikatan itu mencerminkan untuk berubat. Kadang-kala kita berubat, kalau orang lama misalnya, kalau orang-orang lama, dia tengok bungkusan itu, cari ikatan di atas itu, kamu nak menghantar sesuatu ke? Atau kamu nak bagi makanan ke? Dia ada benda-benda itu yang mana orang lama tahu. Peringkat atuk nenek saya, tetapi peringkat atuk nenek Ridwan mungkin bayar saya mungkin tak ada kot lagi. Falsafah itu dah dilupakan. Gitu. Okey, falsafah itu barangkali dilupakan disebabkan kehadiran orang kata teknologi kan, barang-barang baru kan. Macam tadi digongsikan lapik itu boleh balutan itu boleh digunakan sebagai lapik dan sebagainya. Tapi sekarang ni orang sekarang dia ada lapik yang bulat-bulat beli kat Daiso. Jangan sebut. Tak tahu apa nama benda lah tu kan. Kau tu dulu kalau bagi share makanan dia bagi Tupperware, dia tak balut sebab dah ada barang-barang tu sudah dibeli kan. Jadi pandangan doktor sendiri berkenaan dengan inilah kemajuan kehidupan kita sekarang yang inilah secara tidak langsung memupuskan tradisi-tradisi yang begitu cantik yang menterjemahkan adat kita, budaya kita, bahasa kita. Okey, dia sebenarnya begini. Kadang-kadang hari ini kita sering menyatakan, wawarkan tentang kitar semula penggunaan supaya untuk kelestarian alam. Kita nak kitar semula. Sebenarnya masyarakat kita hari itu dah ada. Walaupun kita menggunakan bekas-bekas makanan, alas ini boleh dibasuh, disetrika semula, kemudian digunakan sebagai lapiknya dan diakad. Manakala kain-kain yang lebih nipis itu kadang-kala ianya adalah daripada sapu tangan. Sapu tangan yang kita gunakan, dan bagi masyarakat Melayu kalau dahulunya bila ada rewang, kenduri kendara, makanan yang dibungkus itu adalah daripada kain batik. Kain batik itu sebenarnya tak cantik atau tidak begitu cantik untuk diserahkan begitu satu. Tetapi dibungkus bersama dengan makanan. Maksudnya dengan terima kasih itu kain batik untuk sehelaikan batik berserta dengan makanan. Jadi kata orang kejap perut dan ada satu cenderahati daripada tuan rumah. Jadi itu adalah yang kita nak hasilkan. Dan pada peringkat sekarang kita mewawarkan tentang kitar semula. Kenapa kita ingin menggunakan bekas-bekas yang boleh pakai semula, guna semula. Sedangkan kita ada benda lain yang kita rasa hari ini kita kata tak nak guna plastik sebagai pembawa. Kenapa tidak kita bawa punjuk sahaja untuk menggunakan. Lebih sustainable kan? Tapi doktor, macam doktor sebut tadi kan, ada tak orang hantar barang tu berbentuk kepercayaan mistik orang kita dahulu kan, masih lagi ada sehingga sekarang. Macam mana doktor melihat perkara ini? Kita ketepikan dan kita bawa kembali tradisi kita ini, kita angkat. Macam dulu makuk tingkat ini dilupakan, sekarang dah kembali. Tapi sebab dia dah dimodernisikan. Tapi kepercayaan mistik itu masih lagi terlekat. Nak hantar barang kat aku ni, macam mana ni? Seperti mana yang saya nyatakan bahawa tidak semua memahaminya. Tidak semua generasi hari ini tahu. Misalnya kalau saya bagi bungkusan yang begitu cantik, jika generasi hari ini, saya rasa dia menerimanya. Kata, cantiknya bungkusan tersebut. Bagaimana ikatannya begitu kemas. Tetapi bagi orang lama, dia melihat kepada cara ikatan dia dah kenal. Ini ikatan yang nak menghantar barang. Ini ikatan sebagai tanda terima kasih. Kerana masyarakat kita juga, kalau orang-orang dahulu, orang lama dahulu, bila lihat ikatan, ini bukan ikatan cara Malaysia, cara masyarakat Melayu. Kerana dia tidak menyembunyikan ikatannya. Ikatan Melayu dia mesti sembunyikan puncanya. Apa-apa punca disembunyikan. Maksudnya segala ada falsafah dia. Maksudnya punca itu akan disembunyikan. Misalnya jenis kain juga. Ini adalah kain cotton yang mana lipatannya. Ini adalah songket. Jadi benda itu disembunyikan. Tetapi masyarakat barat jika lihat ikatannya,
atau Jepun, dia akan buka sebagai satu yang cantik dekorasinya. Masyarakat Melayu tidak, ikatannya disembunyikan. Masyarakat kita lagi takut kalau kita dapat bungkusan kain warna kuning, Doktor. Kenapa tu? Kan? Wah. Kita tadi kan hantar barang. Memang kalau dulu orang hantar barang, dia bungkus dengan kain warna kuning tu. Pemilihan fabrik pula bagaimana, Doktor? Tunjuk ada songket. I'm one of the generation. Sebenarnya tak pernah. Sebenarnya Tahu kalau kan, Doktor? Daula tahu, sebab kita Banyak mengkaji. Terengganu Sebenarnya kita mengkaji cari ikatan, sebab ikatannya itu juga dengan, kalau dilihat bahawa cara lama orang itu misalnya Bomo yang menggunakan ikatan itu, dengan setiap ikatan itu ada bacaan dia. Tetapi untuk hari ini kita popularkan balik, bukan kita nak membawa kepercayaan mistik itu, tidak. Kita hanya membawanya cara ini, cara kita ikatan kita, dan ikatan kita adalah masyarakat Melayu sentiasa penuh dengan tata susila. Itu sebabnya setiap puncanya kita akan sembunyikan supaya tidak ada nampak kekok. Kalau doktor boleh kongsikan, yelah, atas ni pun ada banyak lipatan kan. Apa beza contoh lipatan kain warna merah jambu tu dengan lipatan kain? Yang ini adalah untuk kita beri berian kepada tetamu. Biasanya selepas kita kenduri kendara, kita akan bagi begini. Dan biasanya kita akan bagi, ataupun kita menggunakan ikatan yang biasa. Ini ikatan biasa je, 2 kali simpul saja. Dia menyimpul 2 kali, 1, 2. Begitu saja. Cuma nampak kemasnya kerana jenis kain atau fabriknya macam tadi Ridwan nyatakan. Jadi sebenarnya dia tak ada, kata orang, kalau ni saya tak berceritalah tentang mistiknya itu. Cuma dari segi masyarakat Melayu, dia memang kaya dengan cara ikatan tersebut. Misalnya tadi kalau tengok cerita-cerita lama, Melayu-Melayu lama, dia ada misalnya musang berjanggut. Dia akan menggunakan cara lipatan kain ini dalam bentuk membawa. Bagaimana dia membawa bekas itu, kerana bekas mangkuk tingkat ini misalnya dia panas. Makanan-makanan yang panas, selain daripada nak memastikan bahawa makanan itu kekal panas, dan pada masa yang sama ini boleh dibawa dengan mudah. Selain pada tangkai, dia juga akan dilipat dengan kain. Okey. Ialah bila bercakap berkaitan dengan lipatan ini, bagaimana setakat ini perkara yang dilaksanakan oleh Fakulti Pendidikan sendiri untuk memperkenalkan lipatan-lipatan ini kepada generasi-generasi sekarang ni? Okay, Alhamdulillah, sebenarnya projek ini pun telah pun berada di bawah UMKS, iaitu Pusat Jalinan Masyarakat Universiti Melaya, yang mana kita mengadakan bengkel-bengkel ataupun bengkel-bengkel seni lipatan ini kepada masyarakat di sekitar UM dan juga kanak-kanak sekolah, di mana kita cuba untuk mengembalikan semula tradisi tersebut, dan melalui geran yang diperuntukkan oleh UMKS di bawah Jalinan Masyarakat, kita mengembalikan semula dan mengadakan bengkel-bengkel terutamanya kepada kanak-kanak generasi muda ini, untuk dia rasa bangga, ini adalah salah satu cara ikatan yang ada. Ada kongsikan. Kajian dilakukan oleh doktor? Paper akan dihasilkan? InsyaAllah setakat ini kita proses ini masih dalam penulisan dan kajian, kerana kita tengah mengkaji misalnya tadi bentuk-bentuk lipatan, bentuk-bentuk ikatan, sama ada beza antara menghantar makanan bagi masyarakat di Kedah, Selatan dan Timur. Ada cara-cara ikatan yang berbeza. Kalau setengah masyarakat dia akan letak simpul dan pusing saja 3 kali. Jadi insya-Allah kita dalam proses siap kajian ini, kita akan menulis dan juga menghasilkan buku. Salah satu buku bibliografi yang menceritakan tentang bagaimana seni lipatan ini Dari dihasilkan. segi sumber, di mana doktor Sumber kebanyakan ini yang menjadi satu isu atau cabaran saya adalah untuk mendapatkan orang-orang lama yang masih menggunakannya, yang masih ingat, terutamanya generasi yang sekarang ini kebanyakan bila ditanya, itu hanyalah untuk ikat, jangan bagi tahu orang sahaja. Dia lupa, dan kadang-kadang macam tadi periuk tapai itu nak diperam itu, dia kata ikat saja macam mana pun. Tetapi sebenarnya jika diperhatikan, cara dia mengikat itu ada caranya, sebab dia akan bagi rongga di tengah itu, ada sedikit rongga untuk keluar udara atau gasnya itu. Jadi itu yang kadang masyarakat kita tak nampak, dia rasa perkara itu biasa. Jadi cabaran saya adalah nak menyatakan bahawa ini istimewa yang mana tidak dibukukan, yang kita nak bukukan semula dan kita kongsikan kepada masyarakat. Apa ni, sekarang ni ada trend juga kan, sebenarnya lipatan ni dia gunakan untuk hantaran kan. Ada trend sekarang, Ya, betul. hantaran Lagi mudah sebenarnya.
Kalau kita tengoklah mungkin lagi mudah. Cantik, cantik Saya kemas. trend itu kembali kan Dr. Ya, trend itu So, I kembali. think it's coming lah, the trend. Dia dah mula coming. Sebab tetapi yang saya sedihnya adalah bila kita kembalikan yang itu, kita menyatakan bahawa ini adalah daripada Jepun. Kita lupa bahawa masyarakat kita ada. Itu yang kita nak nyatakan bahawa kepada generasi hari ini, ini bukan di Jepun. Masyarakat Melayu dahulu, jika kita lihat cerita-cerita P. Ramlee misalnya, Musa Menjanggut, semua ada ikatan tu. Malahan dia nak bawa segala herba itu diletakkan dalam kain dan diikat. Tetapi masyarakat kita kembali dengan hantaran, ada hantaran ikat semua itu. Tapi kadang-kadang dia kata, ini daripada Jepun. Furi Shikowo maksudnya. Tapi dilupa bahawa itu masyarakat kita. Satu perkara positif kalau kita buat hantaran ikat itu kan, orang tak boleh judge. Kalau dulu, dia hantar minyak wangi Prada. Kan orang tak tahu. I Minyak agree, wangi ke setuju. apa ke. Lagi tenanglah kita pengantinnya. Itulah seni, itulah tata susila Melayu. Falsafahnya adalah kita membungkus. Misalnya yang ini nanti saya akan bagi souvenir kepada Ridwan dan ni. Lihat, tak tahu apa di dalam. Kita menerimanya sebagai satu penghargaan dan terima kasih. Dia berbanding masyarakat dulu dah hantaran mesti dilihat jenama apa dia bagi itu. Tapi hari ini masyarakat hari yang lepas mereka tidak. Segalanya disembunyikan, cuma masyarakat dahulu juga bijak sama adik ia menggunakan jenis-jenis fabrik, songket, batik lepas, kain cotton yang warna putih, warna kuning, itu yang digunakan. Itu yang membezakan dia punya seni tradisi tersebut. Sustainable, eco-friendly. Kain pun bolehlah kot pakai warna kain yang ada kat rumah tu kan. Kadang batik kalau dah lama tak pakai, sekarang mana pakai batik sangat kan. Bolehlah kita kembalikan, hidupkan semula seni-seni lipatan ini. Boleh teruskan. Terima kasih banyak-banyak terima kasih Doktor. banyak. Mungkin ada sedikit kata-kata akhir Doktor untuk mungkin mengajak researcher-researcher lain untuk bersama dengan Doktor dalam seni lipatan ini. Ya, pertamanya saya terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas undangan untuk saya memperkenalkan projek ini adalah baru bermula dan harapan saya lebih banyak penggiat-penggiat tradisi terutamanya kami di Fakulti Pendidikan kami mengembalikan atau mengingatkan semula, menghidupkan semula. Tapi bagi harapan saya besarlah untuk kembalikan semula kepada masyarakat untuk hidupkan. Jika berada di Terengganu, selongkarlah khazanah bersama keluarga bagaimana ikatannya, dan berada di selatan bagaimana cara ikatannya. Jadi kita dapat kumpulkan dan kita dapat meraihkan dan memeriahkan lagi seni tradisi ini. Terima kasih. Okey, baik. Saya rasa kalau anda menonton ini kan nak sumbangkan sedikit info pada Dr. Nazri yang sedang melakukan sedikit penulisannya, boleh hubungi mereka di UMCare. Saya yakin doktor sentiasa menerima info-info daripada kalian semua.